membatalkan Ahli Dewan yang mulia, ada banyak soalan dan perincian. Ada yang khusus, ada yang lebih kepada perbahasan dasar. Jadi saya akan fokuskan kepada persoalan-persoalan dan perkara yang dibawa yang bersesuaian dengan jawatan perbahasan di peringkat jawatan kuasa dasar. Sebelum saya bagi perincian-perincian bagi perkara-perkara yang dibangkitkan, saya ingin memberi penjelasan umum terlebih dahulu. Oleh kerana ini adalah satu kementerian yang baru. Jadi sudah tentu bila dibandingkan, dia tidak boleh dibandingkan dengan perbelanjaan sebelum ini. Kerana sebelum ini, unit ataupun agensi di bawah Kementerian Ekonomi ini diletakkan di tempat dan kementerian-kementerian yang berbeza, sebahagian besarnya di bawah Jabatan Perdana Menteri. Secara umumnya, perbelanjaan ataupun peruntukan pembangunan yang saya tengok yang dibawa oleh ahli dewan, sebahagian besarnya ialah mengenai perincian perbelanjaan pembangunan. Jadi saya akan fokuskan kepada itu. Hanya ada satu sahaja yang menyentuh mengenai perbelanjaan mengurus, iaitu pertambahan pekerja kontrak. Jadi untuk memahami bagaimana peruntukan perbelanjaan pembangunan diagihkan, saya mohon supaya kita sama-sama memahami fungsi dan juga mandat yang diberikan kepada Kementerian Ekonomi. Kementerian Ekonomi bertanggungjawab kepada beberapa perkara keberhasilan utama. Pertama ialah untuk menstrukturkan kembali ekonomi dan sebahagian besarnya ini dilakukan melalui perkara dasar dan perancangan. Seterusnya, setelah ada dasar dan perancangan, maka peruntukan-peruntukan ini diagihkan baik melalui peruntukan pembangunan yang dipohon oleh kementerian-kementerian pelaksana ataupun melalui pihak berkuasa koridor yang di bawah Kementerian Ekonomi. Perkara yang pertama, maksudnya mencari dan memastikan perancangan ekonomi diterjemahkan kepada pertumbuhan ekonomi melalui projek-projek yang berbentuk dengan izin katalitik in nature. Yang keduanya ialah untuk memastikan bahawa peruntukan keseluruhan dan perbelanjaan keseluruhan kerajaan itu berlaku dengan tata kelola yang baik dan projek-projek yang diatur melalui rancangan-rancangan Malaysia itu berlaku dengan baik. Dan yang ketiga ialah membantu juga agensi-agensi di peringkat-peringkat yang lebih bawah. Satunya ialah pihak berkuasa koridor yang memang berada di bawah Kementerian Ekonomi. Satu lagi ialah melalui Perbadanan Kemajuan Negeri yang pada awalnya semasa ditubuhkan. Tunggu dulu, saya habis. Sekejap. Tak ada apa, saya nak minta tolong je. Itu saya tak benarkan. Saya tak benarkan. Undang. Yang pada awalnya sejak penubuhan SEDC ini memang ada kerjasama di antara SEDC ataupun Perbadanan Kemajuan Ekonomi Negeri-Negeri dengan pihak EPU pada ketika itu. Baik, seterusnya saya ingin berikan perincian mengikut butiran-butiran projek. Daripada saya jawab satu persatu kerana ada banyak yang bertindih, lebih baik saya huraikan mengikut perkara-perkara yang di bawah kepala butiran projek yang disebut. Yang pertama, matlamat pembangunan Mampan sebanyak 2.56 juta. Ini adalah sebahagian daripada kelangsungan dasar kerajaan yang telah pun memberi komitmen kepada dengan izin Sustainable Development Goals ataupun SDG yang menjadi komitmen negara kepada masyarakat antarabangsa. Ia adalah satu program dan matlamat yang telah diangkat oleh Pertubuhan Bangsa-Bangsa Bersatu dan di peringkat negara sudah ada majlis SDG
yang tujuannya ialah untuk memastikan kerajaan merancang dasar dan seterusnya bekerjasama untuk melaksanakan program-program yang meningkatkan kepatuhan kepada SDG. Jadi 2.56 juta itu adalah perbelanjaan untuk operasi Majlis SDG dan juga program-program semikian. Ahli-ahli Dewan yang pelbagai menimbulkan persoalan mengenai perkara 00100 iaitu kajian-kajian kemungkinan yang telah meningkat naik. Peruntukan bagi 2023 ini adalah 39.2 juta berbanding dengan sebelumnya. Tahun 2023 ini ada peruntukan yang naik tinggi kerana tahun ini ialah tahun yang kita perlu lakukan kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 di samping kajian-kajian lain yang berterusan daripada satu tahun ke satu tahun. Keperluan untuk mengadakan kajian itu sebahagian besarnya datang daripada kementerian-kementerian dan pihak-pihak berkuasa yang lain. Contohnya, kalau ada beberapa perkara atau perkembangan yang dirasakan akan ada kesan kepada ekonomi negara ataupun ekonomi wilayah atau kawasan tertentu, maka pihak berkuasa yang bertanggungjawab itu akan memohon dengan EPU untuk diadakan kajian kemungkinan. Contoh yang terkini ialah cadangan kerajaan Thailand untuk membina land bridge contohnya. Jadi kita perlu mengadakan kajian kemungkinan kesan dan apa tindak balas kita kepada rancangan tersebut. Jadi dari satu masa ke satu masa ada perkara-perkara yang ditimbulkan, yang berlaku di sekeliling kita, yang kementerian pelaksana ataupun agensi yang terbabit itu yang akan datang kepada Kementerian Ekonomi untuk diadakan kajian kemungkinan. Cuma tahun ini dia lebih tinggi kerana ia melibatkan juga kajian separuh penggal rancangan Malaysia ke-12 yang hanya berlaku pada tahun-tahun tertentu sahaja. Sebahagian besar daripada kajian-kajian ini dibuat dengan institusi antarabangsa, terutamanya seperti Bank Dunia, kecualilah kalau ada kemahiran-kemahiran tertentu yang unik dan khusus yang hanya sesetengah kumpulan atau pihak sahaja yang boleh lakukannya. Yang Berhormat sikit. Ya. Boleh bagi maklumat sedikit berkaitan dengan bilakah agaknya kajian separuh penggal ini akan diselesaikan dan akan dibentangkan di Parlimen. Terima kasih. Kajian separuh penggal sedang berjalan. Sekarang ini di peringkat libat urus dengan agensi-agensi akan dibentangkan di Parlimen dalam sidang bulan Oktober 2023. Perkara seterusnya yang Yang banyak Menteri, dibawa. sikit je. Tak ada apa. Ya. Saya nak tanya elok-elok. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Selama hari ni tak elok. Janganlah kacau, janganlah provok. Menteri dah hari ni jawab. Ulangat dah dengan makan cantik. ubat ke belum? Yang berhormat, etik dan virtue ya. Biar sekarang Yang Berhormat Menteri tak benarkan Yang Berhormat Pendang bercakap. Yang lain tu tak perlulah. Ya. Silakan Yang Berhormat tekan. Terima kasih yang apa ni Datuk Yang Ketua. Terima kasih Yang Berhormat Menteri Pandan. Bila disebut tadi kita ada apa ni setting untuk Golden Triangle. Yang ni adalah pemangkin kepada pembangunan di kawasan utara. Jadi saya nak minta lah atas jasa baik Yang Berhormat Menteri review baliklah Electropolis tu. Electropolis ataupun KXP tu yang mana dia menjadi pemangkin, dia bukan jadi persaingan kepada rakan-rakan kita di sekeliling. Saya minta, saya merayu supaya kaji balik, review balik dia punya kesan ataupun kita buat balik feasibility study. Yang keduanya saya nak minta, masa saya tahun lepas untuk Masjid Pendang yang diluluskan sebanyak 5 juta oleh NCIA, saya minta supaya di take off cepat-cepatlah, itu sajalah. Sebab jangan dah Masjid Pendang ni dah terlalu skram. Dia duduk di atas tanah jalan raya reserve dan bila hari orang nak sembahyang raya ke jemaat ke dia mengganggu lalu lintas dan kita dah ada bekal sebuah tapak yang diberi khas oleh Majlis Agama Islam yang diberi kepada untuk bina masjid. Jadi saya minta Yang Berhormat Menteri melalui CIA tengok balik dia punya kod pembinaan. Terima kasih Yang Berhormat Menteri. Hari ini saya seronok dengan Yang Berhormat Menteri Pandan.
Terima kasih Pendang. Soalan pertama tentang Aeropolis, saya pun tak tahu sebut penuh Aeropolis. Dia tidak ada dalam senarai di bawah kementerian saya. Dia tidak ada sama ada di dalam senarai NCIA. Dia juga tidak dibawa terus oleh kerajaan negeri kepada Kementerian Ekonomi atau EPU. Jadi kalau ada saya boleh komen, sebab tak ada saya tak boleh komen. Yang kedua mengenai masjid di Pendang, setakat ini saya boleh sebut dalam Dewan ini tidak ada satu projek pun yang kami potong setelah kami ambil alih. Termasuklah semua ini. Cuma pelaksanaannya begini, pelaksanaannya di peringkat Kementerian Ekonomi, kita meluluskan peruntukan itu berdasarkan kepada kriteria-kriteria. Kemudian ia diserahkan kepada agensi pelaksana. Jadi agensi pelaksana itu dalam perkara ini adalah NCIA, saya fikir NCIA, dan perkara itu dari segi perolehan, pengambilan tanah, pembinaan dan sebagainya itu akan diuruskan oleh NCIA. Baik, saya nak sambung kepada perkara yang seterusnya yang menjadi sebahagian besar daripada perkara-perkara yang ditimbulkan oleh ahli Dewan, iaitu peruntukan dan projek-projek untuk koridor-koridor. Jadi daripada saya jawab satu dengan mudah, saya ingat saya baca semua projek yang ada. Dan peruntukan ini ditunjukkan di dalam butiran yang berbeza mengikut butiran yang diberikan oleh Kementerian Kewangan. Jadi ada 3 tempat sebenarnya yang ada projek-projek koridor ni. Ada 2 tempat sebenarnya kan. Satu ialah IRDA 00107 sebanyak 185.8 juta, iaitu semua projek pembangunan koridor, dan seterusnya ialah 00113 pembangunan koridor sebanyak 1 bilion lebih lah. Dan kod itu memang diberikan oleh Kementerian Kewangan selalunya kerana agensi-agensi ini bertukar-tukar mengikut kementerian. Dulu dia dekat JPM, sebelum tu dia dekat Kementerian Ekonomi. Jadi setiap kali bertukar maka kod itu perlu diubah, dan sebab itu ada kod itu dia kekal dan dia tunjuk berasingan. Jadi dengan cepat Datuk Yang Ketua saya bacakan. Kita bermula dengan IRDA dahulu. Projek yang melibatkan peruntukan 185 juta bagi 2023 ini ialah kerja-kerja pembinaan jalan utama bagi pembangunan ladang air manis sepanjang 6 km. Taman Belia Iskandar Malaysia. Jadi ini menjawab juga pertanyaan daripada saya ingat Tebrau tadi dan juga sedikit sebanyak Pasir Gudang, apakah projek-projek di bawah IRDA contohnya hanya bersifat komersial dan pembangunan semata-mata, dan apakah ada kesan kepada kemakmuran selain daripada projek-projek yang berbentuk dengan izin economic catalyst. Dia juga ada projek-projek yang bersifat kemakmuran dan juga kemudahan rakyat. Pelaksanaan dan contoh yang terbaik, dan ini akan menjadi tumpuan seluruh negara insya-Allah, kerana di IRDA di Johor Bahru akan ada projek pengangkutan BRT, Bus Rapid Transit yang pertama dengan laluan berkapasiti tinggi. Dan keseluruhan projek ini sebenarnya berjumlah 1.1 bilion sepanjang projek, dan insya-Allah akan disiapkan, dan perbelanjaan untuk 2023 ini adalah sebanyak 97 juta. Wan Saya Maju minta laluan. Ya. Yang Berhormat Menteri, sebut pasal projek-projek katalitik ini, apakah kriteria ataupun parameters yang diambil kira sebagai projek itu projek katalitik? Kerana lazimnya, setakat yang saya tahu, selalunya projek-projek katalitik ini tidak diharapkan keuntungan. Malah banyak projek-projek katalitik ini yang mengalami kerugian. Jadi bagaimana kita punya pendekatan sekarang? Terima kasih. Terima kasih Wang Semaju. Setakat saya menyimak projek-projek yang terkini dan juga semua permohonan sebelum-sebelum ini, saya boleh berkongsi dengan Dewan bahawa
walaupun kriteria-kriteria itu jelas, tetapi selalunya juga pihak-pihak berkuasa koridor ini selalunya menjadi tempat untuk sama ada kerajaan negeri ataupun agensi-agensi lain untuk memohon peruntukan daripada kerajaan persekutuan. Jadi ada yang kadang-kadang memang dia berbentuk, contohnya masjid di Pendang lah, yang dia memang tidak ada apa-apa dari segi catalytic in nature, dari segi ekonominya kan. Tetapi secara umum lah, dia mestilah berlandaskan kepada acuan ekonomi yang ingin dimajukan bagi setiap koridor itu. Jadi bagi contoh IRDA, acuannya ialah untuk memajukan satu metropolis supaya kita boleh mendapat limpahan ekonomi daripada Singapura. Dan perkara-perkara yang ditumpukan di wilayah Iskandar termasuklah perkara-perkara yang berteknologi tinggi seperti robotik, seperti pusat kewangan dan lain-lainnya. Kalau di utara contohnya, tumpuan ialah kepada kegiatan-kegiatan ekonomi berbentuk pertanian moden. Sebab itu di Chuping Valley dia berbentuk pertanian. Kemudian kita ada kalau di kawasan Kedah, ia bersifat kepada khidmat sokongan kepada industri sedia ada di Kulim High-Tech Park supaya kapasiti Kulim High-Tech Park itu boleh dibesarkan lagi di kawasan sekitar. Dan begitulah juga di kawasan-kawasan lain. Cuma cabarannya daripada satu tahun ke satu tahun oleh kerana kawasan di bawah koridor-koridor ini besar. Kalau ambil contoh di koridor di Sarawak, satu Sarawak itu memang tumpuannya ialah untuk tenaga boleh baru, tapi kawasan itu cukup besar. Sama juga contohnya dengan koridor Pantai Timur. Dia meliputi Kelantan, Terengganu, Pahang dan Johor. Jadi beza dari segi kegiatan ekonomi di Pahang dengan Kelantan dan di Johor itu agak berbeza. Jadi tapi insya-Allah memang kita bagi tumpuan supaya ada penyelarasan dengan tema dan acuan ekonomi yang berbentuk memangkinkan pertumbuhan yang lebih baik. Kalau saya boleh sambung dengan cepat sebab 7 minit je ni. Di wilayah Iskandar contohnya, kita juga tahun ini akan ada kajian kebolehsanaan pertanian moden di Iskandar Malaysia, terutamanya untuk kawasan Johor Utara. Kajian pelan pembangunan ekonomi katalitik di ladang air manis, termasuk juga semua infrastruktur jalan di sekelilingnya. Dan seperti yang Pak Sri Gudang sebut tadi juga memang betul, banyak peruntukan untuk IRDA adalah untuk yang bersifat infrastruktur. Contohnya persimpangan bertingkat dari EDL ke pusat bandar Johor, peruntukan 53 juta tahun ini, dan juga cadangan naik taraf bertingkat Kempas sedia ada, dan itu sebanyak 15 juta. Jadi sudah tentu dari satu tahun ke satu tahun, kerajaan negeri bekerjasama dengan pihak berkuasa koridor untuk menyusun senarai projek-projek yang berbentuk infrastruktur yang menjadi pemangkin kepada acuan-acuan projek yang hendak dibangunkan. Dengan cepat juga untuk wilayah-wilayah lain, terutamanya utara, untuk Pulau Pinang, kerja awalan untuk pembangunan Sedusun Tak Valley di Pulau Pinang, kemudian kompleks terminal jeti Kuala Perlis, kajian awal untuk memulakan projek itu, pembangunan NCR Agrobio Economic Zone di Chuping, kemudian program yang berbentuk pengupayaan yang melibatkan penduduk di situ, ada beberapa di sini, kemudian kemudahan infrastruktur Perlis Inland Port di kawasan pembangunan Lembah Chuping 55 juta, kemudahan infrastruktur juga di kawasan pembangunan Lembah Chuping, satu lagi projek 60 juta, Rubber City di kawasan Ladang Ketapang Kedah 11 juta, warisan arkeologi Gua Kepah di seberang Perai Utara 3 juta, kawasan pembangunan khas Yan dan Baling 5 juta,
dan program-program yang melibatkan pembangunan usahawan sebanyak 20 juta di kawasan Kedah, hub logistik di Sidam, kerja awalan sebanyak 100,000 dan juga beberapa infrastruktur untuk mempercepatkan pembangunan hub logistik di Sidam sebanyak 20 juta. Ya. Bukit Gantang minta laluan sikit. Bukit Gantang depan. Ya. Pengerusi, saya sebagai wakil rakyat kampung nak bertanya tentang ekonomi rakyat di kampung. Sebab tadi disebut hanya bentuk ekonomi yang besar-besar. Apakah saya peminat Pandan sebenarnya, cara Pandan menjawab dan memberikan formula-formula. Saya amat tertarik. Cuma sehingga kini, hampir sebulan kita bersidang. Terima kasih. Belum ada lagi jawapan-jawapan pelaksanaan, baik dasar ataupun konsep pelaksanaan untuk menyelesaikan ekonomi rakyat. Cuma yang ada IPR. Sebenarnya dari segi daftar, di kawasan saya ada 1096 daftar dalam senarai e-kasih yang memang susah. Sehingga kini belum ada lagi rancangan. Saya ingin mencadangkan kalau boleh berkongsi sebagaimana yang dibuat zaman Allahyarham Tun Abdul Razak, kempen buku hijau. Dengan cara itu menyelesaikan masalah kenaikan harga sayur dan keperluan harian. Begitu juga ada kempen, Menteri Pertanian pun ada di sini, kempen skim pawah lembu, kambing, ayam dan sebagainya. Dan adakah di bawah Menteri Ekonomi ini diperuntukkan ekonomi mikro yang lebih khusus kepada kelompok-kelompok kecil di kampung-kampung di bawah kerajaan Madani pada kali ini? Terima kasih. Terima kasih Bukit Gantang boleh menyertai kelab peminat saya yang presidennya Arau. Arau pun kata dia minat kat saya, Bukit Gantang pun kata. Baik. Yang Mak, ada helang tak? InsyaAllah boleh dipertimbangkan. Baik. Kepada soalan memandangkan Bukit Gantang tanya tentang ekonomi kampung. Jadi saya kira saya rangkum jawapan itu kepada bersabit dengan perkara 93500 butiran iaitu peruntukan untuk IPR. Memang betul kalau dilihat projek-projek sebegini, dilihat seolah-olah ini meminggirkan orang kampung. Tapi kita juga perlu menjalankan semua ini dengan secara bersepadu. Maksudnya sementara kita membangunkan dan melonjakkan aktiviti ekonomi negara ke arah itu supaya ada peluang pekerjaan untuk anak-anak yang keluar universiti yang sekarang ini menganggur, kita juga pada masa yang sama perlu kita tumpukan juga kepada contohnya mereka yang berada di kampung dan tidak ada kemampuan ataupun kelayakan untuk mengisi kerja-kerja begini. IPR adalah salah satu dari program jangka masa panjang yang bersepadu begitu. Bezanya sama seperti yang Bukit Gantang sebut tadi, ialah kerajaan menyediakan infrastruktur, pembeli dan segala-galanya supaya mereka boleh bertapak mendapat pendapatan selama 24 bulan. Contohnya kalau untuk kawasan Bukit Gantang dan juga utara Perak, Kementerian sekarang dalam perancangan supaya tanah-tanah kerajaan di kawasan utara Perak yang saiznya ada yang kami kenal pasti sehingga 1,000 ekar dibuka untuk penanaman tebu contohnya. Kerana tebu dekat dengan kilang gula Perai. Sedangkan pada masa yang sama sekarang ini, industri gula kita mengimport 100% gula mentah daripada Brazil. Selepas ladang gula di Cuping dahulu ditutup, sehingga sekarang industri kita bergantung sepenuhnya kepada import dan sudah tentu bila ada kenaikan harga dan juga soal mata wang dan juga soal minyak, maka belanja freight akan mahal. Sekarang ini ada keperluan untuk kita mula menanam tebu. Jadi penerima-penerima di utara Perak contohnya akan kita serapkan untuk mengusahakan tebu secara besar-besaran
dan rantaian itu disusun oleh kerajaan supaya memang sudah ada pembeli dan mereka akan disusun di dalam koperasi. Kerana kalau bagi dia dan suruh dia tanam sendiri, susahlah. Dia perlu berada dalam satu. Jadi sebab itu saya mohonlah. Saya faham bahawa kalau Datuk Yang Bertua bagi sedikit masa lagi untuk saya habiskan. Yang Berhormat Menteri, saya bagi 5 minit. 5 minit. Saya faham mainan politik itu boleh saja disebut. Tetapi insya-Allah saya percaya apabila perkara ini dibuat dengan bersungguh-sungguh, bukan sahaja kita boleh membantu rakyat yang memerlukan, tetapi masalah-masalah struktur seperti kos harga barang, dari segi bekalan bahan mentah yang tidak cukup, perkara itu akan diselesaikan dari satu masa ke satu masa. Sebab itu saya beritahu adalah lebih baik kalau semua bila sampai ke peringkat miskin tegar, soal menanam dan menambah bekalan makanan adalah lebih baik untuk ketepikan segala-galanya dan fokus bahawa yang miskin, kerajaan persekutuan ada latihan dan juga bantuan dan lebih ramai yang menyertainya, lebih sejahtera negara kita. Minta maaf Pak Mas, sebab saya hanya diberi masa 4 minit saja. Baik, jadi atas perkara itu, kalau saya boleh rujuk kepada 93500 yang dibawa oleh hampir semua yang berbahas pada hari ini, ada 3 kategori perbelanjaan yang membentuk peruntukan 1.95 bilion itu. Peruntukan yang paling besar adalah sebanyak 750 juta untuk IPR. Kemudian peruntukan seterusnya ialah sebanyak 500 juta iaitu untuk projek-projek berimpak tinggi yang melibatkan industri-industri dan juga penerima-penerima lain yang bertujuan untuk membetulkan struktur ekonomi kita. Contohnya, kerajaan perlu mempercepatkan pelan perubahan tenaga dengan izin Energy Transition Roadmap. Perkara ini sepatutnya telah berlaku lama dan kita agak ketinggalan. Jadi untuk mempercepatkan perkara ini, kalau dikempen semata-mata, maka perkara itu tidak boleh berlaku. Perlu ada kerjasama di antara pihak kerajaan dan juga pihak swasta supaya pihak swasta mendapat insentif untuk mereka menukar guna tenaga mereka daripada gas ataupun tenaga fosil yang lain kepada biomass contohnya. Satu lagi contoh ialah program yang diusahakan sekarang iaitu untuk membawa ke skala nasional program Academy in Industry, iaitu untuk kita mengalih latihan terutamanya kepada TVET dan juga operator kilang dan yang berbentuk teknikal daripada mereka pergi ke universiti untuk mendapatkan sijil lepas 2-3 tahun sama ada dia drop out ataupun dia tak dapat kerja, kepada yang berasaskan mereka terus menyertai kerja dan dilatih dan melakukan on the job training dengan izin, dan selepas beberapa tahun, beberapa tempoh mereka akan mendapat pensijilan. Sudah tentu juga program-program begini memerlukan kerjasama sepenuh pihak swasta. Kerana yang akan menerima ni, off-taker ni adalah pihak swasta. Dan kerajaan tidak boleh paksa. Jadi peruntukan 500 juta itu adalah untuk projek-projek berimpak tinggi seperti itu yang bertujuan untuk mengubah struktur ekonomi negara kita yang kita sudah sebut berkali-kali. Satunya soal pergantungan kepada pekerja asing, keduanya soal kandungan nilai yang rendah dan perkara-perkara yang lain. Peruntukan ketiga sebanyak 700 juta adalah sebenarnya kontingensi dengan izin. Maksudnya kita mengambil maklum, EPU, Kementerian Ekonomi mengambil maklum bahawa kita berdepan dengan banyak gangguan dan juga cuaca dan juga bencana. Jadi kadang-kadang ada keperluan mendesak untuk membaiki infrastruktur. Sebanyak mana yang boleh, kita akan minta supaya kementerian masing-masing menggunakan peruntukan yang ada masing-masing untuk membaiki. Tapi kita juga tahu bahawa ada kemungkinan dengan projek yang sudah berjalan
untuk mengharapkan contohnya Kementerian Kerja Raya semata-mata mengambil wang daripada projek lain untuk membaiki infrastruktur yang terjejas akibat bencana yang tidak dirancang, kita perlukan satu kontingensi yang boleh kita gunakan untuk membaiki infrastruktur sebegitu. Ya. Ini tak tanya soalan, nak minta satu ya. Sebab banyak saya tanya tadi yang Muhammad tak dapat jawab. Yang tidak menjawab sebab masa tak cukup. Boleh tak yang Muhammad jawab secara betul ni? Ini minta daripada Presiden peminat kan. Minta jawab secara bertulis. Yang keduanya, tadi Perdana Menteri menyebut tentang fast track tender. Yang Muhammad, adakah termasuk dalam senarai baru Kementerian Ekonomi, fast track tender ni dibenarkan, direct nego tak dibenarkan? Apa dia fast track tender tu Muhammad? Saya tak apa. Terima kasih Arau. Soal perolehan dan tata cara perolehan ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Jadi perkara itu ditentukan oleh Kementerian Kewangan. Bidang kuasa Kementerian Ekonomi hanyalah menilai kesesuaian dan juga nilai projek itu untuk diluluskan peruntukan, kemudian segala-galanya akan dilaksanakan mengikut tata cara perolehan oleh Kementerian Kewangan. Macam. Okey, Yang Berhormat Menteri, terima kasih banyak atas laluan yang diberikan. Banyak tadi ahli-ahli Dewan Rakyat bertanya berkenaan dengan teraju. Jadi saya nak tanya ringkas saja, apakah Kementerian akan meneruskan pelaksanaan tindakan pembangunan Bumiputra 2030 selari dengan apa yang telah dimasukkan dalam RMK ke-12? Terima kasih. Baik, saya hanya akan jawab yang itu, kemudian saya jawab tentang perincian banci yang ditanya berkali-kali di tinggi. Ya. Untuk tahun 2023 ini peruntukan kepada teraju masih lagi tinggi. Peruntukan pembangunan kepada teraju ialah sebanyak 135 juta. Itu menjawab persoalan saya ingat daripada SIK tadi yang bertanya apakah perbezaan di antara 00108 program pembangunan dengan pembangunan koridor, 00113 dengan 93500 program atau projek pembangunan. Ya. Di dalam 00108 itu adalah agensi, ada dua agensi di situ iaitu Teraju dan juga saya ingat ini MPRC, projek-projek yang dibuat oleh MPRC. Ya. Daripada situ Teraju diperuntukkan untuk tahun ini 135 juta. 100 juta ialah untuk dana kemakmuran Bumiputra dan 35 juta ialah untuk dana ekonomi baru. Kementerian sedang meneliti dengan bahagian ekuiti di dalam Kementerian Ekonomi dan juga dengan Teraju supaya kami menilai kembali keberkesanan. Kerana Teraju diberikan peruntukan yang besar daripada satu tahun ke satu tahun. Sebahagian daripada peruntukan itu tidak dapat dilunaskan dalam pentadbiran-pentadbiran yang lalu. Diberi peruntukan 100 juta, 200 juta dana tetapi yang sampai kepada penerima jauh lebih sikit daripada itu. Jadi sebab itu, saya tidak mengulas panjang mengenai Teraju bukannya kerana kita tidak ada agenda Bumiputra, tapi kita nak pastikan perkara itu tidak berulang. Kita nak pastikan bahawa peruntukan, contohnya tahun ini 135 juta ini akan dapat dibelanjakan terus. Jadi maka proses dan juga pendekatan dan juga keseluruhan falsafah mengenai pembangunan ekonomi Bumiputra ini wajar kami teliti kembali, samalah seperti kami teliti pelaksanaan projek-projek yang terlebih dahulu untuk memastikan dia ada keberkesanan. Menteri sila gulung. Jadi untuk menggulung last sekali perkara 99000 iaitu banci ekonomi yang dipersoalkan kenapa tinggi 125 juta ialah kerana dua sebab. Satu, banci-banci sambungan, baik banci kajian pendapatan isu rumah, baik banci pekerjaan, baik banci yang lain tidak dapat dijalankan dengan lancar dalam tahun 2021 dan 2022 kerana COVID. Jadi dia berlanjutan kepada 2023 dan tahun ini juga adalah persediaan untuk banci pertanian yang akan dibuat pertama kali tahun depan dan banci pertanian itu melibatkan peruntukan 80 juta. Memang banci melibatkan belanja yang besar begitu dan dia hanya berlaku setiap 5 tahun, setiap 7 tahun, 3 tahun bergantung kepada bagaimana berkalanya banci-banci tersebut. Jadi terima kasih ahli-ahli dewan yang bertanya.
dan saya akan menghormati permintaan kelab penyokong saya ARAU dan pegawai-pegawai saya akan pastikan bahawa semua yang dibawa oleh ARAU itu dan juga anggota yang lain akan dijawab secara bertulis. Terima kasih Tuan Ketua. Parti Amanah Negara Kawasan Hang Tuah memohon sumbangan derma pilihan raya untuk PRN Selangor, Pulau Pinang, Negeri Sembilan, Kedah Kelantan dan Terengganu. Sudilah kiranya membantu kami. Terima kasih kerana menonton. Jangan lupa subscribe, share, tekan butang loceng.